صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'alil 'azim. Amma ba'd. Tuan rumah sekeluarga, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, saudara-saudari, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya syukur banyak-banyak kepada Allah Taala. Malam ni Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada kita, pilih kita sekali lagi untuk berada di dalam majlis yang penuh barakah ini. Dan kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala ni bila dia buka kepada kita kebaikan, maknanya dia sayang pada kita. Bila Allah Ta'ala buka pada kita kebaikan, maknanya tu tanda Allah sayang pada kita. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan bahawa Allah Ta'ala ni bila dia sayang pada seseorang, bila hampir dia kepada mati, Allah Ta'ala dorong dia kepada kebaikan. Maka ulama' membahaskan maksud dorong kebaikan nak mati tu berapa tahun. Maka sebahagian mengatakan setahun sebelum mati Allah Ta'ala akan dorong orang tadi buat baik. Cuma masalahnya kita tak tahu bila kita mati. Jadi persoalannya ialah bila kita ni terdorong nak buat baik, maka ikutilah apa tu kebaikan itu dengan rasa syukur. Sebab bila kita syukur, Allah akan tambah nikmat tadi. Jadi nikmat taufik yang Allah bagi pada kita, bila kita syukur, Allah beri lagi. Beri lagi. Yakni kekuatan untuk kita terus melakukan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi hari ini bahasanya kita masuk tajuk baru. Tajuk baru iaitu bab yang ke-6. Surat 89. Bab yang ke-6 yakni saya wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Jadi tajuk buku ni ialah apa ertinya saya menganut Islam. Itu tajuk buku ni. Saya sebut pada peringkat mula dulu bahawa Fathiyakan pilih tajuk ni sebab apa? Sebabnya ramai orang Islam tak tahu kenapa dia jadi Islam. Bila tidak tahu jadi pening. Tak? Serupa juga kalau Allah izinkan kita bertemu Ramadan. Kita pernah tak tanya sebelum-sebelum pada ni. Bila masuk Ramadan, pernah tak kita tanya kenapa Allah pilih lagi aku sekali lagi nak bertemu Ramadan? Kita pernah tanya ke? Tak. Jawapannya tidak. Tak jawab lah. Saya tahu dah. Tak jawab. Jawapannya tidak. Jadi kerana itulah kita menyambut Ramadan stereotip. Tak ada perubahan, tak ada tokok tambah, sama macam dulu, sila hari bulan makin teruk. Sebab apa? Sebab dia tak tahu kenapa Allah bagi kepada dia kesempatan untuk bertemu Ramadan. Sebab itu ulama kata, lepas mu tanya kenapa Allah beri kepada kamu Ramadan, jawab balik kenapa Allah bagi. Cuba kita jawab. Kalau kita kata kita baik, ramai lagi orang baik, tapi Allah tak bagi kesempatan nak jumpa Ramadan. Tak? Tok Imam Masjid Negeri, misalnya contoh dah. Hafal Quran, berdengung hafal Quran kita ada dah. Macam-macam qiraat kita. Kita tak hafal qiraat, tak tahu apa. Jadi, dia ni hafal tu, qiraat yang 7 tu hafal, 8 hafal habis. Allah Ta'ala tarik dia. Tak dan masuk Ramadan. Jadi kita ni apa jenis ni Allah Ta'ala bagi kesempatan. InsyaAllah Allah bagi kesempatan tadi Ramadan tadi ni. Sebabnya satu je. Pertama, kita letak dalam diri kita, Allah bagi kesempatan sekali lagi ni kerana kita ni tak cukup pahala kalau Allah matikan kita. Tak cukup pahala. Bila ini faham, masjid akan penuh sampai hujung Ramadan. Tapi bila tak faham, serupa sekala. Awal-awal agak geger, tak muak lah ke apa. Duduk 3 hari, tenang. Nampak? Sebab apa? Dia tak tahu. Jadi bila kita kata aku ni kuat amalan, sebab tu Allah Ta'ala bagi ganjaran pada aku.
beramal serupa biasa tapi pahala banyak. Amalan sunat boleh pahala wajib. Amalan wajib Allah ganda sampai 700 kali ganda. Jadi kalau Allah bagi kesempatan, alhamdulillah. Yang keduanya kerana kita ni banyak dosa. Dua ni jawapan hak comelnya. Hak lain tak betul belaka jawapan. Kalau kata kita baik, dah ramai lagi orang baik tapi Allah tak bagi kesempatan Ramadan. Kata kita sihat, ramai lagi orang yang sihat, Allah tak bagi kesempatan. Ada tak? Jadi kerana itu macam tu jugalah. Tajuk buku ni kenapa, apa erti menganut Islam? Kerana nak bagi faham, bila kamu faham kamu menganut Islam, antaranya ialah bila kamu faham bahawa kenapa Allah bagi kamu Islam, kenapa kamu jadi Islam, maka dalam pemikiran kita wajib, katanya bukan sunat, bukan harus, kita kena yakin masa depan itu untuk Islam. Masa depan itu untuk Islam. Maknanya tuan-tuan, bila wallahu a'lam, kita tidak tahu. Inilah yang pernah Nabi ungkapkan ketika mana dia dikejar oleh Suraqah bin Naufal. Suraqah yang kejar Nabi malam hijrah, tak? Yang ditawarkan 100 ekor unta. Nak bayangkanlah 100 ekor unta seekor berapa ribu, tuan-tuan? 5,000 ekor. Lo ni 5,000 kali 100 kan? Nah, kalau harga pandai tu mahal dia lagi. Jadi tetapi dia nampak Nabi, dia kejar pum. Sampai dekat dengan Nabi, terbeluh kaki, jatuhlah pasir. Pam, jatuh. Dia bangun, kejar lagi. Sampai 3 kali, Nabi pun pergi dekat dia. Sebenarnya kamu ni nak apa, dia kata? Aku nak kepada 100 ekor unta yang ditawarkan oleh pemimpin Quraisy, sekiranya boleh membawa kamu hidup ataupun mati. Nabi kata apa? Nabi kata, nak tak aku janji denganmu, aku akan kalungkan di leher kamu rantai kebesaran Raja Rom. Itu zaman Nabi. Akhirnya balik saja tu Suraqah bin Naufal. Setelah tuan-tuan sekalian Nabi wafat, zaman Abu Bakar, masuk zaman Umar, akhirnya Umar berjaya mengalahkan kerajaan Rom. Hasil berkalah tu dia buat balik kalung, dia panggil Suraqah. Dia kata, Suraqah, apa yang Nabi janji dengan kamu? Dia kata, Nabi nak kalungkan aku dengan rantai ataupun mahkota kebesaran Raja Rom. Kata Umar, hari ini aku yang akan menunaikan janji Rasulullah SAW. Maknanya apa? Umar yakin bila Nabi sebut Rom dia akan dapat tahta, Umar cukup yakin. Cuma zaman bila dia tidak tahu. Macam Nabi kata, nak Konstantinopel akan jatuh. Kepada siapa? Sebaik-baik raja dan sebaik-baik askar. Zaman bila tak tahu. Umar cuba, tak boleh. Nah, semua cuba, tak boleh, tuan-tuan sekalian. Akhir sekali jatuh, tuan-tuan sekalian, di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Jatuh zaman dia. Bermakna apa dia? Masa depan adalah untuk Islam. Ini kita nak bincang pada hari ini. Baik. Keimanan saya dengan Islam, bila kita mengaku kita beriman, sewajarnya sampai kepada darjat yakin bahawa masa depan kelak ialah milik Islam. Bila? Tak tahu. Sebab itu kita ni, apa kita buat ialah sumbangan kita nak mengangkat martabat Islam. Duduk mana-mana. Bukan menjadi Pak Imam, jadi penceramah saja. Kita sebagai pekerja biasa juga, bila kita Muslim, kita buat kerja, biar orang nampak, oh, orang ni gini sebab dia Islam. Kerana dia buat begini sebab dia Islam. Tak? Tapi lalu ni terbalik tak? Asal Islam pun no. Islam rusuah. Islam rusuah. Gini negara Islam tu tak. Tak. Sebab itu baru ni kajian ni buat dah. Negara yang paling banyak mengamalkan sistem Islam, walaupun ter-Islam adalah negara pun tak? Ireland, tuan-tuan sekalian. Pergi Switzerland, Malaysia tu nombor tak ada nombor. Rosok ke kereta. Tak ada nombor. Sama kok negara Arab. Tak ada belakang. Jadi contoh tu tak ada. Tapi walau macam mana pun kena yakin bahawa sampai waktu nanti, jadi sebab itu kita berperanan lah masing-masing. Saya duduk di bidang ni, kena tonjolkan imej Islam. Kita duduk di bidang ni, tonjolkan imej Islam gini. Biar orang nampak, kenapa dia buat gini? Oh, dia Muslim. Sebab tu dia buat gini. Kamu jangan bimbang. Bila dia Muslim, kamu jangan bimbang. Amanah ke apa sebagainya. Kan ini mengangkat martabat. Bukan mesti penceramah saja. Nampak tak? Jadi, meyakini, bila kita yakin Islam menang, cuba kita tanya, apa yang aku nak apa yang aku nak sumbangkan ke arah kemenangan Islam. Cuba kita tanya, apa sumbangan kita untuk memenangkan Islam. Jadi kita tanya, kita sumbang di bidang ini sebagainya. Dia kata.
Justru Islamlah yang paling ampuh dan mampu untuk menyusun urusan hidup dan memimpin manusia. Itu tindakan. Sebab itu cuba kita tanya, kenapa sebenarnya manusia ni nak kepada agama? Sebab apa? Cuba kita tanya, ada. Kenapa manusia ni nak kepada agama? Kalau ada kata saya tak sih pada agama, bohong. Bohong. Kalau dia kata gitu, dia bukan orang. Mungkin ulat sawah ke apa. Bila dia sebut orang, dia mesti nak beragama. Sebab apa? Sebab fitrah semula jadi manusia tadi ni, Allah dah duduk letak dalam, dia nak kepada agama. Itu pertama, fitrah. Yang kedua apa dia? Dengan agama saja manusia jadi tenang. Tidak tentu. Tak kira agama. Bukan maksud saya nak menyamakan agama, tak. Cuba kita tanya orang yang baru turun naik ikat kawadi. Naik batu kih. Berat tu, kat 10 kilo. Cucuk sini, tak boleh tak? Tugas sekalian. Naik, turun. Tu kita tanya, apa perasaan dia? Dia kata rasa tenang. Sebab apa? Sebab dia baru selesai melaksanakan tuntutan agama dia. Walaupun salah. Sebab kita lepas maya kita seronok. Bayar zakat. Beribu-ribu bayar zakat. Tapi jiwa tenang. Sebab apa? Manusia ni fitrahnya begitu. Bila dia boleh buat kerja agama, maka automatik Allah Ta'ala akan beri kepada dia ketenangan. Itu sebab apa manusia ini Allah Ta'ala jadikan berkehendak dia kepada agama. Sebab apa? Dengan agama tu kita jadi rasa tenang. Tenang tuan-tuan sekalian. Ada? Itu dia. Baik. Agama Islam adalah satu-satunya manhaj atau cara hidup yang selaras dengan kehendak fitrah manusia. Memang Islam lah tuan-tuan sekalian. Kita ambil contoh yang sesuai dengan fitrah manusia. Nampak tak? Contohnya ada setengah agama mengharamkan orang tertentu nak kahwin. Sedangkan kahwin itu fitrah manusia. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Kemudian tuan-tuan sekalian, fitrah manusia lagi dalam bab nak minta ampun dengan kesalahan kita lah. Manusia ni bila dia buat salah dia malu tak? Malu manusia ni. Sebab tu kita tengok bila orang kena heret di mahkamah tutup muka belaka. Maka buat jahat tak tutup. Tutup belaka, tutup belaka. No. Habis-habis tutup dengan seobat. No. Ataupun pakai sarung kepala. Siapa kesudah tak tahu siapa. Jadi maknanya sebab apa? Sebab manusia ni bila dia buat jahat dia akan malu. Kerana itu Islam kata kalau mudah buat jahat jangan cerita ke orang. Bangun malam-malam ngaku depan Tuhan. Dia biasa dengan setengah agama Kristian kena kecek dengan padri dia. Buat padri dia jenis orang cari pitih yang jual pula maklumat tu. Nah, pernah jadi gitu. Nah, seorang selebriti saman padri sebab buka kes dia, pengakuan dia di bilik pengakuan dalam gereja. Nampak tak? Tapi Islam fitrah manusia ni siapa yang suka kejahatan dia orang tahu siapa? Tu angkat tangan. Tidak ada. Sebab tu Syekh Abdul Qadir Jalani kata, nak tahu benda tu betul tak betul senang. Tak payah panggil ulama besar mana, kita boleh menentukan benda tu betul ke tak. Macam cara dia. Kalau kita tak suka orang tahu, maknanya jahat benda tu. Senang je. Syekh Abdul Qadir Jalani, dia panggil Sayyidul Awliya betul. Maka penghulu para wali ini menyebut nak tahu benda tu baik, tak payah pergi panggil ngaji jauh-jauh. Bila kita buat jahat, buat sesuatu benda, kita tak nak orang tahu. Jahat lah tu. Tapi bila kita nak orang tahu, baik tu. Nah dah. Rasa nak umum dah aku derma banyak. Baik tu. Nah, sebab benda tu baik. Jadi sebab tu kita nak kepada orang lain tahu. Jadi, gitu apa tu? Kaedah ni. Jadi macam tu juga dengan fitrah manusia tadi ni. Islam tadi berbentuk fitrah. Jadi kalau kamu apa tu bersalah, tak payah cerita ke orang, tak payah apa, angkat tangan taubat. Sebab tu dalam satu hadis riwayat Ibnu Mas'ud ada menyebut Nabi melarang kamu, kisahnya satu hari Nabi melaksanakan hukuman rejam pada seorang perempuan yang berzina. Yang nama dia Salma Al-Ghamidiyah. Ini sebut dalam sejarah. Salma ni mengaku dengan Nabi Rasulullah, hukum aku dengan hukum Tuhan, aku dah berzina. Nabi kata muklik, aku takut mu ni tak apa sihat. Balik dia kata. Balik. Takut tak sihat ke pening apa tak? Mengaku takut sih. Jadi akhirnya balik. Habis panjang cerita, akhirnya Nabi terima pengakuan dia. Terima pengakuan, akhirnya rejam. Ketiga rejam tadi, darah daripada rejaman tadi terkena baju Khalid Ibn Walid.
percikan darah tadi menyebabkan Khalid bin Walid marah. Makinya perempuan tadi. Dah macam ada maki, maki. Nabi pun sebut, kafar, cukup. Sebab apa Nabi kata? Kalau nak bandingkan amalan apa tu Salmah ini dengan 70 wanita Madinah lain, dia jauh lebih baik amalannya. Lalu Nabi pun bersabda, jangan kamu mengejek-ngejek orang yang berbuat dosa. Kerana apa? Kerana nanti kamu akan mendapat dosa sama macam orang buat. Maknanya apa? Kita tak boleh nak cerita ejek orang dosa. Sebab apa tak boleh ejek? Orang tu buat jahat semalam tak? Kita nyebar fitnah dia hari ni. Kita tahu tak malam tadi dia taubat? Dia buat pagi semalam. Kita heboh cerita dia jahat hari ni. Kita tahu dia taubat malam tadi. Kita tidak tahu. Jadi dalam keadaan dia telah taubat, kita pula cerita jahat. Sebab tu orang tu dapat dosa orang buat. Tegur lain. Bak tegur memang kena tegur. Tapi kita mengejek dia. Padahal dia taubat dah. Tak? Semalam dia sepak ayah mati. Sepak ayah. Mati ayah tu. Pak, mati terus. Dosa dah? Dosa. Dosa sekalian. Yang dakwah kita depan Tuhan. Jadi Tuhan suruh ayah sepak kita pula. Jangan main. Jadi, apabila kena, kita pun cerita. Padahal dia taubat semalam dah. Dia cari mak ayah tu minta maaf. Tak, dia kata minta maaf, malah aku tepuk anakmu. Tapi tak sampai kepada kita. Makanya kita tu saya bawa dia kata malah. Tak. Jadi gini keadaannya tak. Tambah-tambah zaman lah ni tak. Zaman dulu nak fitnah susah nak kena cari orang. Mu ada demo tak? Ada. Aku nak kena ilmu sebentar. Jadi kita sebarkan fitnah dalam keadaan jumpa orang. Sekarang ni tak payah jumpa orang. Kita type, kita forward. Satu dunia baca fitnah kita. Ni yang disebut oleh sebagian ulama, alat komunikasi ni sebahagian daripada dajjal kecil dia sebut. Dajjal kecil ni, handphone kita ni. Banyak mana rumah tangga penuh ke handphone ni. Bini dengan betok laki orang, betok laki dengan bini orang. Ni dajjal berlaku. Dia panggil dajjal kecil, dajjal besar nak muncul dekat nak kiamat nanti. Jadi ramai mana kajian yang dibuat oleh apa penceraian yang meningkat, kebanyakannya semua berpunca daripada alam maya. Nampak tak tuan-tuan? Ingat dulu kita ada cerita Space One 1999, ada seorang Tino, Maya nama dia. Oh, ingat. Dia boleh jelma, guna jelma dah. Gitu. Jadi, sebab itu Nabi kata jangan kamu hina kejahatan orang. Jangan, dia kata. Jadi sahabat pelik dengar. Apa maksud Nabi? Dia kata si Salma ini kalau nak disukan amalnya dengan 70 wanita Madinah lain, dia lebih baik. Apa dia? Di mana kemuliaan Salma ni? Kita semayang, tak? Kita semayang. Orang perempuan lain semayang, maka apa risiko semayang? Tak ada apa kan? Puasa, apa risiko puasa? Kita boleh buatlah moga tak ada risiko. Kita semayang, kita buatlah sebab tak ada risiko. Kita buat puasa, boleh kita buat tak ada risiko. Lapar tu standard lah, tak puasa pun lapar. Tak, papa ngaji lapar. Jadi, kita pergi Mekah. Kita boleh pergi Mekah sebab tak ada risiko. Tapi menerima hukuman Tuhan dalam zina tadi, ada risiko tak? Ada. Sebab tu Nabi kata, dia jauh lebih baik amalannya daripada wanita lain. Orang lain buat amalan, tak ada risiko. Ikut perintah Allah, risiko tak ada. Aku ni ikut perintah Allah, mati je risiko dia. Sebab tu Nabi kata, kafar. Cukup, jangan hina lagi si Salma ini. Kemudian sahabat bisik ke dia, ya Rasulullah, kamu nak semayang ke jenazah dia ni? Nabi kata, ya, aku akan mengimamkan jenazah dia. Berbanding seorang manusia yang Nabi tengah nak angkat takbir, orang bisik, ya Rasulullah, orang ni hutang tak bayar. Nabi tubik, tak semayang. Itu satu kes Nabi tak semayang tu. Satu kes lagi, Nabi nak semayang, orang kata dia ni berhutang. Elok Nabi nak tubik, mari Osman dia kata, aku yang akan menanggung hutangnya. Baru Nabi angkat takbir. Nampak? Hak tadi Nabi semayang, kesalahan zina tu. Jadi, maknanya apa? Maknanya itulah fitrahnya. Kalau kamu buat jahat, ngaku sudah depan Tuhan.
Tak payah ngadu ke orang, tak payah apa ngadu. Ngadu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ngadu ke orang, kalau kena orang molek, tak apa, tak. Pasti tak? Kalau kena orang jenis mulut besar, tak dah balik. Orang siapa dah ke lain? Tak dah balik. Orang start kereta, masuk dah WhatsApp. Tak berat nanang, kata Ustaz Sahab. Jadi, begitu saja. Ada begitu masuk keterangan. Baik. Ia dapat mengimbangkan tuntutan lahiriah dan rohaniah insan. Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apa kata? Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan, dan Allah itu maha halus akan dan maha mengetahui. Ayat ni tuan-tuan sekalian merujuk kepada Allah nak beritahu bahawa itulah Islam. Senang sangat Islam ni. Ada, senang, dia boleh bagi kita tenang, itu fitrahnya. Dia boleh melahirkan ketenangan, dan ketenangan itu nanti sampai bukan setakat di dunia, sampai masuk dalam kubur, sampai bangun di akhirat besok. Begitu keadaannya, ya. Baik. Jadi, kenapa kita wajib meyakini bahawa masa depan itu untuk Islam? Apa hujahnya? Kita wajib yakin. Pertama, manhaj Islam itu bersifat Rabbani. Ini bukan kumpulan Rabbani ni. Manhaj Islam yang bersifat Rabbani merupakan satu corak penghayatan yang kudus, mengatasi sistem dan cara hidup ciptaan manusia. Ia mampu untuk kekal dan memberikan saham tamadun di setiap zaman, tempat dan peringkat. Jadi, pertama dia bersifat Rabbani. Apa maksud sifat Rabbani? Dia ada kaitan dengan Allah. Ini dia panggil Rabbani. Bersifat, dia ada kaitan dengan Allah. Apa yang dia buat, dia kaitkan dengan Allah. Nampak tak? Jadi, apa benda pun, bila kita kaitkan dengan Allah, automatik yang kita buat tu jadi comel. Bila kita solat kerana Allah, ada? Maka, itulah. Kerana itu, seorang ulama sufi mengatakan, siapa diri kamu? Diri kamu itu ialah ketika kamu berada berseorangan. Itulah dirimu. Diri kita ni, dia kata, siapa diri kita nak kenal? Masa muduk seorang. Nak kenal semayangmu, masa pun semayang seorang. Main ramai-ramai kan? Nampak ngalah Ketua Wali semayang. Nak semayang seorang, macam rally. Kat perik. Nasib baik tidak ada sendi skru. Tidak bunyi habis. Keram. Super transformer. Jadi bagaimana diri kita masa kita seorang itulah. Seorang itulah. Tuan-tuan sekalian. Masa kita duduk seorang-seorang, masa kita semayang, itulah diri kita. Jadi sebab itu, apabila kita kaitkan dengan Allah, kita duduk depan orang pun macam tu, kita duduk seorang pun macam itu juga. Jadi sebab itu, kenapa masa depan Islam, masa depan tadi untuk Islam, kenapa? Sistem Islam itu bersifat Rabbani. Bila bersifat Rabbani, makanya dia kena dengan fitrah. Dia kena dengan kehendak manusia. Contohnya kita ambil tak? Bersifat Rabbani. Dulu, orang tak peduli tentang sistem kewangan Islam. Betul tak? Hari ni kita tengok, semua ada syariah window. Tak? Bank-bank hak nama confirm, nama tidak Islam. Shanghai Bank. Tahu sekalian? Apa tu? Penaja Liga Perdana Inggeris, Barclays. Nah, dia pun ada window syariah juga dia. Sebab apa? Orang mula meyakini sistem keuangan Islam. Sebab apa? Sebab dia nampak fitrah. Fitrah macam mana? Contohnya, panggillah orang yang bidang dia. Tuan-tuan mungkin ada bidang tu. Jadi orang nampak. Jadi hari ini orang Cina, orang bukan Islam pun banyak terlibat dengan sistem keuangan Islam. Itu sistem keuangan tu. Kita ambil pula sistem pinjaman. Tak? Jadi orang nampak. Jadi sebab itu bila bersifat Rabbani itu nama dia Tuhan tu cipta manusia, maka sistem tadi sesuai dengan penciptaan manusia itu sendiri. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Ini yang kita dengar, tuan-tuan sekalian, tak? Baik, itu satu. Yang kedua, kenapa kita wajib meyakini bahawa masa depan itu untuk Islam? Islam kau apa sih? Belum, baik. Berdua, khilaf ulama. Yang kedua, manhaj Islam. Manhaj ni maknanya apa tu?
apa dalam mana je? Sistem. Metode. Indonesia panggil metode. Metodologi. Baik. Jadi manhaj Islam itu bersifat alamiah ataupun universal. Tengok, manhaj Islam yang bersifat sejagat atau universal menyerlahkan ciri keinsanan dan ciri infitah, yakni bersifat terbuka ataupun kelapangan. Nampak Islam? Islam tak jumuk, tuan-tuan. Sebab itu marilah apa perkara pun akan ada jawapan dalam Islam. Dan sentiasa terbuka perubahan. Sebab itu dalam Islam, kalau kita tengok ya, khasaisul Islam, keistimewaan Islam ni ada 3. Keistimewaan Islam tu ada 3. Salah satunya dia bersifat harakah. Harakah ni maknanya apa dia? Sentiasa bergerak. Tuan-tuan sekalian, marilah masalah apa pun akan ada penyelesaian Islam. Akan ada. Cuma orang tak nak jumpa, orang tak nak terang. Masalah contohnya baru ni dah. Masalah DNA. Tengok fatwa Yusuf Qaradawi. Nah, walaupun fatwa ini dia tidak mengikat kita. Fatwa tidak mengikat kita ya. Faham tak? Maknanya dia tak macam sembahyang zuhur 4 rakaat itu ikat kita. Tak boleh kita pandai berasa malas main 2 padan. Tak boleh. Berasa tak saya aku puasa Ramadan nak puasa bulan Syaban lah, boleh. Tak boleh sebab dia bersifat mengikat kita. Tetapi fatwa dia tidak mengikat kita. Dia tidak mengikat. Sebab itu dalam masalah merokok, tuan-tuan. Fatwa lama dah ada dah. Tapi boleh lagi rokok. Sebab dia bersifat fatwa. Dia bersifat fatwa. Kalau orang kata ni bukan nak suruh merokok dah. Nak bagi supaya yakin sikit merokok tu dia dah. Jadi bukan nak suruh merokok dah. Tapi nak ceritanya fatwa dia tidak mengikat. Dan dia tidak sebab apa? Sekarang dia kata okey, kandungan dalam merokok ni macam-macam dah. Gunu-gunu ni menyebabkan mati. Ramai je orang yang rokok tak mati. Makan tak jalan, makan katu tiku. Macam-macam dah. Kata dah dia mati cepat. Ramai kadang-kadang hak sat merokok tu 140 tahun. Hak dah makan cengkeh 3 tahun meninggal. Jadi sebab itu fatwa itu tidak mengikat. Cumanya walaupun fatwa itu tidak mengikat ya, tetapi Allah Taala suruh kita mikir. Jadi maknanya suruh balik kita duk kaji balik sejauh mana kemanfaatan yang kita dapat. Sebab dia ada hadis lain kan. Orang beriman itu dia akan buat sesuatu benda yang beri manfaat pada dia, hidup dunia dan akhirat juga. Begitu. Jadi fatwa itu tidak mengikat. Tetapi sistem tu ada. Contoh macam fatwa Yusuf Qaradawi kata boleh DNA sebab dia hanya DNA saja. Kan? Dan ikut kajian memang DNA ni boleh mencemar dah. Dia tak payah dia ikut macam-macam lah. Dah. Jadi kata Yusuf Qaradawi DNA tak apa. Sebab dia bukan zat. Dia bukan ain, bukan dalam bentuk nampak. Dia betul DNA saja. Maka sebab tu boleh. Tapi ada ulama lain kata cuma masalahnya sekarang ni macam nak mikir, jangan nak mikir. Sekarang ni kita mikir, hak duduk gay-gay DNA boleh tak boleh. Senang, jangan makan Cadbury. Selesai. Makan tempe. No, gapo? Ada gay-gay dalam WhatsApp tu gapo? Kok ni buat ni. Nak hidangan kita malam ni. Bulan. Laksa. Makan laksa gay-gay makan Cadbury buat apa? Jadi begitu. Jadi pilih yang tidak ada, tidak dibahaskan oleh ulama duk pening-pening dah. Mati ke kalau kita tak makan Cadbury? Tak mati. Ini tak mati ke? Mati ke kalau kita makan aiskrim yang ada air? Ada. Kita makan aiskrim Malaysia. Hak 20 sen tu. Bubuh sampur, cendol. Hak jenis nak ngikat pakai gigi bu. Masuk air liu habis dalam tu. Dia nak bagi kembung, putih dulu. Nak banyak mana. Bakteria dalam tu. Jadi nak sebutnya kata, tapi Islam itu bersifat dia menerima sebarang benda. Dia menerima. Dia mana? Dia menerima. Macam tubuh kita. Tubuh kita ni, kita sakit kepala. Faham tak? Sakit kepala. Makan ubat sakit kepala. Tapi masuk ke mulut sama. Esok sakit perut. Masuk ke mulut juga. Sakit apa lagi? Sakit gigi. Buka mulut juga ubat.
Mana ada sakit apa tu? Sakit perut, buku perut. Sakit kepala, cucuk kepala. Tak ada. Semua sokong mulut. Ubat ni gimana? Ubat ni gimana? Dia menerima. Tetapi bila menerima, dia reti pergi tempat mana. Jadi ubat ni nama dia sakit kepala. Masuk ke mulut, kepala hilang. Ubat ni sakit perut. Makan, perut sakit hilang. Nampak tak? Jadi macam tu sifat Islam tadi ni, dia menerima belaka. Dia menerima, pada asasnya dia menerima. Sehingga ada sesuatu yang menyebabkan dia terpecah. Ada. Yakni, sebab itu dalam kaedah Islam, asal semua perkara ialah harus. Asal semua perkara adalah harus. Selagi tidak ada hujah yang mengatakan haram ataupun bla 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 sebagainya. Tak. Jadi begitu kaedah dia. Nah, cuba juga apa tu benda-benda lain. Apa benda baru masuk. Jadi Islam menerima semua. Contoh alat komunikasi, teknologi, maklumat misalnya, Islam terima belaka. Tapi bagaimana dia mengabsorb benda tu supaya umat Islam boleh memikir sejauh mana keperluan dia. Jadi gitu nak. Sebab itu Islam dia terbuka. Sedangkan sesengah undang-undang kadang-kadang dia tidak terbuka. Dia tetap tu. Kita tengok bila ada pendapat yang mengkritik Kristian, Ortodok, akhirnya Ortodok tak terima, tubuh Protestan. Tiba-tiba ada pula pendapat yang tak sama dengan Protestan, akhirnya tubuh pula Kristian lain pula. Sebab apa? Dia tidak menerima. Tapi Islam dia terima belaka. Sebab tu dia tak ada Islam hak pelik-pelik. Mana ada Islam Ortodok? Itu sudah Islam. Kalau Islam tidak panggil Syiah, panggil Islam. Jadi istilah-istilah ini cuba untuk disamakan dengan Kristian. Ini agenda dia. Akhirnya wujudnya sosialis Islam, demokratik Islam. Wujud padahal tak ada tu. Liberal. Islam liberal. Tuan-tuan sekalian ya. Padahal Islam satu saja. Tapi cuba untuk digambarkan bahawa Islam pun sama macam Kristian yang boleh jadi bagai pendapat. Akhirnya timbul Kristen Ortodok, timbulnya Protestan dan sebagainya. Jadi dengan sifat Islam yang terbuka itu akan menyebabkan tuan-tuan sekalian masa depan untuk Islam itu akan luas. Sebab itu tuan-tuan sekalian kita tengok perdagangan terbuka. Komunis dulu lah tutup pintu. Perdagangan sistem ekonomi dia tutup pintu. Saya nak kecek ekonomi, saya tahu anda kan tak? Takut membol Ustaz. Tapi saya nak buat cara dasar dia. Bila dia ekonomi tertutup, dia tak jadi apa. Tengok Jerman Timur. Zaman dia mendukung komunisme. Ada tutup negara-negara. Akhirnya China jadi maju. Sebab apa? Bila dia buka, ekonomi terbuka. Orang boleh masuk labur, baru dia berkembang. Tapi cuba dia tutup. Alik dia yang nego. Tak ada apa. Jadi sudut teorinya kan. Jadi kalau perbandingannya, bila kita Islam tu terbuka, dia akan menyebab macam contohnya rumah yang pintu terbuka dengan rumah pintu tutup. Siapa yang senang nak masuk? Curi. Maknanya pintu yang terbuka itu akan mudah dimasuki. Tapi bila pintu tutup, dia jadi susah. Maka bila susah akhirnya orang tak sel mari. Asyik tutup. Kita pergi raya kecil-kecil lah. Tutup tak segi. Tahun lepas tak kira kita bawa lagi, dia tutup semua pintu. Tapi bila dibuka pintu, 4 kali sehari kita. Mak, pada posing tukar baju tak kena tu. Jadi sebab itu Islam tu bersifat terbuka. Dia menerima belaka tuan-tuan sekalian, tak? Dia menerima belaka. Contohnya, dulu tuan-tuan sekalian, orang mengatakan tak boleh main muzik. Muzik tak boleh. Hak boleh cuma yang berketepuk, yang gendang. Hak bertali, hak tiup tak boleh. Itu ni. Kita buka dalam buku Khiburan dalam Islam, Yusuf Al-Qaradawi. Dia bawa hadis-hadis dalam halal haram pun sebut benda tu. Tapi benda tu hari ni macam mana? Nampak? Sekarang ni benda tiup tak tiup dah, dia tekan dia. Bunyi sekunai. Apa benda tu? Keyboard tu kan. Dia boleh bunyi gitar, dia boleh bunyi drum. Apa hukum dia? Aku bukan tiup, aku tekan. Jangan. Ada mana? Jadi maknanya apa hukum dia? Bunyi gitar. Gitar tu bertali kan? Betul tak boleh. Aku bukan petik gitar, aku tekan. Bunyi gitar. Macam mana pula? Jadi begitu sebabnya tuan-tuan sekalian, maka asasnya dibincang lagi tu.
Maka sebab itu hari ni kita tengok tuan-tuan sekalian, artis-artis pun boleh menerima Islam. Tak takut dah. Dulu kita kata tu, masuk Islam tak boleh nyanyi, tak boleh apa. Sedangkan Nabi sendiri pernah mari majlis kahwin, dia hanya Nabi kata, mana ni kahwin ke kena arwah ni. Nah, ada Aisyah kata kena kahwin. Ayo, hiburkan pengantin. Akhirnya menyanyi tu. Cumanya dibincang nyanyi macam mana. Itu bukan menyanyi itu haram, tapi penyanyi itu yang menyebabkan haram. Nyanyi tidak ada masalah apa-apa. Kalau contohnya kita yang anak-anak tu pakai seluar dalam saja, haram. Yang anak-anak pakai superman lagi. Jadi maknanya keharaman itu bukan kerana menyanyinya tu kan. Sama juga main bola tu pada. Nah, main bola tu. Dia sinoni pada dengan bola sinoni. Anak saya tu tunggu seumur. Siapa pembola tu tunggu. Dia suruh besar gambar dia tangkap umur datuk kita ni. Kat mana tu? Datuk Kaisar. Kaisar. Tangkap gambar. Jadi main bola, tuan-tuan sekalian. Dia peringatan harus saja. Ulama-ulama tu tak boleh bawa cerita kata main bola ni sepak kepala senang pusing. Ada dengar tak cerita dulu kan? Tak boleh main bola, dia kata. Sebab sejarah main bola ni, apabila kepala Saidina Husain dipancung di Karbala, disepak oleh Yazid. Jadi bermula dari situ, orang sepak bola menggambarkan kepala Yazid. Ini siapa cerita? Ada dengar cerita tak? Ada kan? Saya pun dengar cerita tu dulu. Apa ni? Jadi, keharusannya di mana? Keharusannya main bola tu sama dengan main-main lain juga. Jangan sampai abaikan semayang, jangan sampai apa sebagainya kan? Itu contoh kita ni bangun malam ni dah. Bangun malam nak tengok bola pukul 3.45. Ada. Sesekali masa berehat agak kalau nak semayang tahajud masa main takut tak apa usaha. Masa rehat dah. Masa rehat Allah main 2 rakaat. 20 minit takkan? 20 minit rehat dah. Main. Alhamdulillah. Jadi patutnya kita gunakan bangun tadi ni fikir aku nak buat agama apa. Supaya kita kencing manis juga. 7 kali mak bangun sekali pagi. Dah, bangun aku macam mana kan? Bangun cepat dah. Tidur bangun. 7 kali bangun tak boleh ke dalam 4 kali bangun tu ambil 1 nak semayang tahajud. Qiyamul lail. Tuhan dah bagi dah kepada kamu. Dulu susah masa kencing masan dulu susah. Bila mau kencing manis, maka kamu senang nak bangun. Apa salahnya dalam kategori itu bangun semayang tahajud. Dah tahu dah kencing manis ni bangun kencing. Bangun kencing tidur. Kencing tidur. Kencing tidur. 13 kali kencing tidur. Apa salahnya daripada 13 kali tu kita berhenti semayang 2 rakaat dah. Kalau fikir akal Tuhan dah sayang kamu dah. Sebab tu Tuhan nak suruh tambah semayang. Ni dah tahu nak mati dah. Tak semayang tahajud lagi. Allah bagi dah. Supaya kita tengok bola ke dah. Bangun pukul 3 pagi. Semayang tahajud dah. Jangan semayang depan TV sudah. Semayang ber-TV. Good. Berat lagi. Besok tu. Ada besok kan? Dia di luar sedar. Baik, jadi makna Islam itu ada 2 perkara saya nak simpulkan ya. Sebab apa kita wajib meyakini bahawa masa depan itu untuk Islam. Itu dah sifat yang pertama, bersifat Rabbani. Bila bersifat Rabbani, Tuhan, dunia ni Tuhan punya, maka takkanlah Allah nak biarkan Islam tu begitu selama-lamanya. Cuma hari ni Tuhan suruh Islam tu mikir lah. Macam mana nak sumbangan dia untuk Islam. Dan kedua, sifat dia itu menerima segala benda. Jadi bila semua terima, orang senang. Contohnya tuan-tuan sekalian, bagaimana? Yang kedua, apa tu? Kisah Islam ini dia ikut peringkat. Contohnya, orang baru masuk Islam. Nah, tak? Masuk Islam, kita tanya, mu kena semayang. Macam nak semayang, aku baca Fatihah tak boleh. Semayang. Mu boleh apa? Boleh alif lam mim. Baca alif lam mim. Nampak tak? Itu peringkat. Jangan susah ke dia ni. Masuk Islam, mu kena baca berlaku. Ambil 13 butir baca. Kan akhirnya lari Islam. Jadi perlahan-lahan tu. Macam tu dengan anak kita kan? Sebab tu Nabi 7 tahun ajar dulu anak semayang. Jangan pukul lagi. Lepas 10 tu bila waktu semayang bagi ingat. Tak? Kalau tu barulah dipukul. Tak boleh pukul tu. Jadi ada bagi step by step. Jadi bila step by step ni semua orang suka. Nah, macam naik tangga ni, kalau semua kita kena wajib lompat 3, tak ada siapa nak naik. Tapi kalau kita kata naiklah satu-satu, maka orang akan naik dan mudah untuk sampai di atas. Jadi itulah 2 perkara ni tuan-tuan sekalian. Tak ada banyak-banyak sangat jadi pening. Jadi
Dia takat tu dulu. Jazakumullah khairan katsira. Cuma saya nak sebagai akhir ya. Sila pada. Sila pada. Ni saya tengok banyak kereta dia tempel I am Muslim. Jadi bolehkah kita iklan kepada orang kita ni? Kalau bagaimana? Baik. Sebagai Syiah dalam agama ni ada satu nama dia panggil Syiah. Syiah ni apa? Syiah ni dia panggil lamban. Syiar. Syiar bukan syiar. Syiar ni apa? Syiar ni adalah ramzu. Ramzu ni apa dia? Lambang. Sebab itu Islam ni dia ada lambang. Nampak tak? Sebab itu lambang Islam tu beza. Sebagai contoh, ketika nak menentukan waktu semayang, ada kata pakai loceng. Nabi tak boleh, tu gaya Nasrani. Pukul beduk, gini gaya ni. Akhirnya bila kata dia azan. Ini syiar. Dia isi syiar. Syiar kena. Kemudian juga kena hari ni kita tengok apa lagi syiar? Masjid. Akhirnya ada kubah tu. Kubah tu syiar. Bila nampak kubah, masjid. Automatik jadi gitu. Cuma sekarang ni saja di Ulu Kelang, kubah tu kuih kesi. Mula-mula saya tengok, ada sejak sini. Rupanya tulis. Jadi, tapi Islam tu dia ada syiar. Jadi, bila peperangan, Nabi suruh pegang bendera. Bendera tu syiar. Syiar. Jadi, I Muslim, tak? Itu adalah syiar. Maka, boleh kita buat sebagai syiar. Nak ceritanya, ramai orang Muslim. Ataupun kita bila accident, orang tahu ni kereta orang Islam. Nah, lah ni susah tu. Nak tulis, tulis. Starbucks kereta kita. Belanggar, orang Islam kejap. IC hilang, apa tak ada dah. Rambut dia belang, Islam. Belang-belang putih biru Argentina. Jadi, orang tak kenal. Tapi tulis, I Muslim. Paling tidak pun ada confidence jenis Islam. Itu syiar dia bagi. Allahualam. Jadi takat dulu dah. Jadi ni saya nak buat blok awal ni. Blok 17 bulan Ogos. Hari Ahad pukul 12 tengah hari saya buat pelancaran peletakan batu asas pembinaan tahfiz saya. Projek mula hari ni. Tadi saya daripada Kerbau tadi dah mula projek dah. Di Temeloh Kerbau. Jadi 17 Ogos mintalah pakat gilah kita akan buat peletakan batu asas adalah bangunan masjid yang kita nak buat tu. Jadi sekali dengan jamuan raya sekali lah. Tu ya. Jadi saya minta lagi tu 17 tu saya bagi tahu awak. Tadi kami mesyuarat tadi asalnya nak buat pecah tanah 26 hari bulan. Tak boleh tak dah nak setting. Jadi kita tangguhlah projek jalan dulu, nanti dalam ialah sebulan pun apa sangat boleh buat kan. Paling tidak pound di bawah tu je. Jadi paling tidak pada benda kita buat di tapak kompleks saya tu. Ya, di apa tu Kerbau 17 bulan tu bulan Ogos mana raya ke 17 ke 18 gitulah. Jadi raya pertama tak boleh buat sebab kita balik kampung belakang. Raya kedua tak boleh, rumah kita jadi rumah terbuka, rumah ketiga tu insya-Allah rasanya dah mula lapang. Ya. Jadi sekat dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tak kau tak terima ya Arhamar Rahimin. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadilah perhimpunan kami pada malam ini penuh rahmati, perpisahan kami selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kau ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kedua bapa kami ya Allah, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa suami-suami kami ya Allah, dosa isteri-isteri kami ya Allah, dosa seluruh iman kami sama ada yang masih hidup atau telah menghadap-Mu ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.